Baiklah saudara, bagi mengikuti persiapan Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Kecil Sandakan, kita terus bersama penyampai Jovinia Jimlajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Baik, terima kasih Nurlela. Salam sejahtera. Persiapan Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Kecil PRKP 186 Sandakan yang dijadual esok kini di peringkat akhir. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membuat persiapan rapi untuk memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama-sama Emran Azmi Rosli di Pusat Penamaan Calon PRK 186 Sandakan, Dewan Aktiviti Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa Sandakan. Baik Emran, silakan. Jovinia, terima kasih. Baik, SPR telah pun mengumumkan pada 11 Mei ini hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRKP 186 Sandakan dan 7 Mei adalah hari pengundian awal, manakala esok 27 April merupakan hari penamaan calon yang akan berlangsung di dalam Dewan ini, di Dewan Aktiviti SMJK Tionghoa Sandakan. Dan di Dewan ini jugalah akan diadakan ataupun hari ataupun pusat penjumlahan rasmi undi yang akan berlangsung pada 11 Mei depan. Jadi untuk memperkatakan tentang persiapan yang telah pun berlangsung di Dewan ini, bersama saya adalah Pegawai Pengurus Pilihan Raya PRKP 186 Sandakan, Tuan Haji Muhammad Hamsan Awang Supain. Baik Tuan Haji, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Haji, mungkin boleh menceritakan persiapan yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, alhamdulillah sekarang kita tengah sibuk untuk membuat persiapan bagi melaksanakan penamaan calon yang dijadualkan pada besok pagi. Jadi kita telah melibatkan lebih kurang 30 orang pekerja untuk menyusun dewan ini dan insya-Allah pada malam ini akan selesai semua susunan untuk persiapan kita pada esok pagi. Baik Tuan Haji, difahamkan juga 5 penolong pegawai pengurus telah pun dilantik bagi membantu Tuan Haji selaku pegawai pengurus, dan mungkin nasihat Tuan Haji kepada calon-calon yang akan bertanding esok dan juga penyokong. Okey. Ya, memang betul penolong pegawai pengurus 5 telah dilantik untuk membantu saya, dan harapan kita mohon kerjasama kepada calon dan memberikan nasihat kepada penyokong-penyokong supaya menjaga keharmonian, keselamatan, keamanan semasa penamaan calon dibuat pada besok hari. Kerana pihak polis akan membuat kawalan, memberikan nasihat kepada semua penyokong-penyokong supaya mengikut arahan-arahan yang akan diberikan oleh pihak keselamatan. Jadi kita berharap semua penyokong bersabar, jangan membuat kecoh, dan juga kita nasihatkan agar semuanya berjalan lancar pada hari penamaan calon insya-Allah esok pagi itu. Terima kasih Tuan Haji atas penjelasan yang telah pun diberikan, dan difahamkan kerusi Parlimen Sandakan ini telah pun kosong selepas kematian penyandangnya, iaitu Datuk Stephen Wong Ten Fat yang juga pengerusi DAP Negeri dan juga Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah akibat serangan jantung pada 28 Mac lalu. Dan pada PRU umum yang ke-14 yang lalu, mendiang Datuk Stephen Wong memenangi kerusi P186 Sandakan dengan majoriti 10,098 undi dengan memperoleh 19,094 undi, mengalahkan calon Barisan Nasional BN Lim Ming Ho yang mendapat 8,996 undi. Nampaknya itu saja yang boleh saya kongsikan persiapan Hari Penamaan Calon PRK 186 Sandakan esok. Saya Emran Azmi Rosli, RTM. Emran, terima kasih. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM juga siap siaga menghadapi PRK Parlimen Sandakan yang akan bermula dengan proses penamaan calon esok. Persediaan itu meliputi semua aspek, terutama berkaitan provokasi yang boleh menjejaskan imej pelaksanaan PRK Parlimen Sandakan. Menurut Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin, setakat ini keanggotaan PDRM mencukupi bagi memastikan kelancaran pilihan raya kecil P186 Sandakan dengan aman, termasuk menempatkan lokasi khas bagi penyokong-penyokong calon parti bertanding agar tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang. Dari sudut keselamatan terutama di Sandakan ini, pihak kami telah memastikan kawalan keselamatan terutamanya di perairan,
tetap akan kami teruskan seperti biasa, dan mungkin kami akan tambah lagi dari segi kawalan keselamatan tu. Beliau ditemui pemerintah RTM di Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. ACP Mohamad Azhar berkata pihaknya juga akan menempatkan anggota trafik di lokasi padat untuk mengawal kesesakan lalu lintas. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan agar memberi kerjasama dengan pihak polis demi memastikan kelancaran PRK Parlimen Sandakan. Sementara itu, Pusat Media PRK P186 Sandakan dibuka mulai hari ini. Pusat Media Kendalian Jabatan Penerangan Sabah dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM itu bertujuan memudahkan pihak media mendapatkan makluman media lengkap mengenai PRK Parlimen Sandakan. Bercakap kepada pemberita di pusat media tersebut, Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Norzawiyah Bulka berkata pusat media yang terletak di Dewan Serbaguna College Komuniti Sandakan ini berfungsi sebagai pusat sehenti bagi pengamal media. Ia juga bagi memastikan penyaluran maklumat PRK Sandakan kepada pihak media diuruskan secara teratur, tepat dan melalui saluran betul. Sebenarnya pusat media ini adalah sebagai satu pusat advisory lah, ya, di mana kita menyediakan pelbagai maklumat mengenai profil kawasan. Ya, kita juga menyediakan peta kawasan, dan besok setelah kita mendapat senarai-senarai calon yang akan bertanding, kita akan menyediakan biodata calon. Ya, kita akan menyediakan biodata calon dan semua pemberita boleh dapatkan maklumat itu di sini. Selain menyediakan makluman media termasuk peta kawasan, demografi, latar belakang PRK Parlimen Sandakan, program dan maklumat terkini PRK, pusat media yang boleh menempatkan 50 pengamal media ini turut dilengkapi meja dan kerusi, talian internet, 10 komputer, mesin cetak, mesin pengimbas dan mesin fax. Pusat media dengan 12 petugas Jabatan Penerangan Sabah dan KKMM ini dibuka dari 9 pagi hingga 9 malam sehingga 11 Mei. Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 41 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada 18 Februari tahun lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan terhadap tertuduh di hadapan Magistrate Jessica Ombau Kakayun. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Muhammad Nazim Hairul 18 tahun di hadapan sebuah bangunan di Asia City, Kota Kinabalu antara 8.30 malam hingga 9 malam 18 Februari 2018. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika disabit kesalahan. Magistrat kemudiannya menetapkan sebutan semula kes pada 22 Mei depan. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Inspektor Albert Basiri. Peningkatan prestasi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tansau Penampang khususnya menerusi pencapaian grade purata sekolah 4.84 dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2018 menjadikannya sekolah tunggal di daerah Penampang yang dipilih sebagai sekolah transformasi 3.0 di bawah program transformasi sekolah 2025 TS25 Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Menurut Ahli Parlimen Putatan Awang Husaini Datuk Sahari, SMK Tansau kini juga berada pada kedudukan sekolah kedua terbaik di daerah Penampang dan ke-38 bagi seluruh Sabah. Menerusi program TS25, SMK Tansau disasar menjadi sekolah berkualiti yang melahirkan modal insan unggul. Sehubungan itu, beliau berharap para guru terus komited membantu pelajar melonjakkan prestasi dan keterampilan demi mempertingkat pencapaian SMK Tansau secara berterusan. Awang Husaini berucap merasmikan majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan pelajar SMK Tansau Penampang kali ke-19 di Putatan. Seramai 257 pelajar SPM 2018 menerima sijil dan anugerah dalam majlis ini. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.